Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rosman dalam Niaga Awani. Seperti biasa, jam ini kami akan bawakan perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa bersama ahli panel jemputan, dan saya akan mulakan dengan laporan pertama. InvestKL berjaya menarik pelaburan bernilai RM2.79 bilion pada 2022, meningkat 13% daripada RM2.46 bilion pada 2021. Kejayaan itu sekaligus menjadikan 2022 tahun prestasi terbaik agensi itu sejak ditubuhkan pada 2011. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif InvestKL, Datuk Muhammad Azmi Zulkifli, sejumlah 13 hub perkhidmatan global telah ditubuhkan tahun lalu dan pencapaian pelaburan yang diraih ketika dunia berdepan cabaran besar menunjukkan agensi tersebut berjaya meletakkan Grid KL sebagai destinasi pelaburan pilihan. And we saw the spillover investments, particularly into the nearest from where Kuala Lumpur Operator KL is, which is Negeri Sembilan, the south part of Perak. I focus on the southern part of Perak there, and also in the states of Johor. So those are some of the largest investments in 2022. But over the years, it has been cutting across. Menurutnya, pencapaian itu disokong oleh asas ekonomi yang mampan, cadangan perniagaan teguh, peningkatan kemudahan menjalankan perniagaan, infrastruktur digital terbaik dan kumpulan bakat dinamik. What we saw as a consistent investment in 2022 will be activities in the digital space, big data as well as analytics. A number of companies across industry and across the region have taken that step in their efforts to also address the gaps within the digital economy, and then that's where we see a marked investment over in that particular space. Pada masa sama, InvestKL menyasarkan pelaburan berimpak tinggi sebanyak RM2 bilion pada tahun ini dalam pelbagai bidang dengan jangkaan untuk mewujudkan 1,500 pekerjaan berkemahiran tinggi. Tambah Muhammad Azmi, selaras dengan aspirasi pelaburan nasional, ia akan bekerja sama dengan syarikat global terkemuka dan rakan kongsi strategik bagi mempercepatkan agenda hijau negara. Produktiviti negara akan terjejas kerana kesesakan jalan raya yang berlaku di Malaysia pada setiap hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, masa terlalu lama di atas jalan menyebabkan hilangnya produktiviti pekerja yang sekaligus menjejaskan negara. Tegasnya, jawapan kepada semua permasalahan itu adalah jaringan pengangkutan awam yang efisien. Produktiviti negara itu akan terjejas kerana kesesakan. Masa yang diambil untuk bekerja, untuk sampai ke tempat kerja, itu adalah masa yang menyebabkan hilangnya produktiviti. Satu kajian yang menarik saya lihat di Bangkok beberapa tahun yang lalu, yang menunjukkan berapa bilion dolar kehilangan dari sudut produktiviti semata-mata kerana kesesakan yang parah. Sebab itu jawapannya apa? Jawapannya pengangkutan awam. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa merasmikan Majlis Pelancaran Pembukaan MRT Laluan Putrajaya di Serdang pada Khamis. Anwar menyerahkan kepada Kementerian Pengangkutan untuk menentukan keutamaan mereka dalam pengangkutan awam selepas pelancaran perkhidmatan MRT itu. Beliau turut mengingatkan prinsip ketelusan diteruskan dalam aspek penyelenggaraan dan pelaksanaan projek baharu selepas ini. Perkhidmatan MRT Laluan Putrajaya yang mula beroperasi jam 3 petang semalam dijangka memanfaatkan sehingga 100,000 penumpang dalam tahun pertama pembukaannya. Prasarana Malaysia Berhad dalam kenyataan berkata perkhidmatan bas perantara akan dilancarkan bagi menyokong operasi tersebut. Menurut kenyataan itu lagi, perkhidmatan bas perantara melibatkan 92 buah bas dengan 31 laluan meliputi jarak 350 km. MRT Laluan Putrajaya mempunyai 36 stesen merangkumi 27 stesen bertingkat dan 9 stesen bawah tanah. Daripada jumlah itu, 10 stesen adalah stesen pertukaran atau sambungan yang memudahkan penumpang dari Laluan Putrajaya untuk ke laluan-laluan rel sedia ada. Sebanyak 17 stesen dilengkapi dengan kemudahan tempat letak kereta yang menyediakan sejumlah 5,878 petak parkir.
Pengoperasian perkhidmatan MRT laluan Putrajaya ini akan menggunakan sebanyak 49 buah train, 4 gerabak berkapasiti 1,200 orang dengan kekerapan 5 minit di waktu puncak dan 10 minit di luar waktu puncak. Bursa Malaysia mengakhiri dagangan pada Khamis lebih rendah berbanding Rabu seiring prestasi pasaran serantau yang lemah susulan jualan besar-besaran ikuti Amerika Syarikat dan Eropah berikutan kebimbangan berlakunya krisis perbankan global. Kita nak beri tumpuan kepada prestasi pasaran buat masa terdekat ini diikuti impak kejatuhan Silicon Valley Bank. Dan sudah bersedia di Google Meet untuk mengulas lebih lanjut adalah Imran Yassin Muhammad Yusof merupakan Ketua MIDF Research. Terima kasih Imran kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Terima kasih. Baik Imran, kalau kita nak lihat FBM KLCI telah jatuh bawah paras 1,400. Jadi apakah faktor yang mendorongi kemerodoman ataupun penyusutan pasaran ekuiti ini? Seperti yang Nina cakapkan baru tadi, pada hujung minggu lepas kita dikejutkan oleh berita kegagalan bank di Amerika Syarikat. Ini berkenaan dengan Silicon Valley Bank dan Signature Bank. Dan ini menyebabkan kegusaran pelabur terhadap kesihatan bank-bank di seluruh dunia. Jadi mereka telah jual saham-saham bank dan kita lihat ini menyebabkan prestasi yang merosot kepada pasaran ekuiti lah. Lebih-lebih lagi di Malaysia kerana komposisi FBM KLCI kebanyakannya adalah bank. Dan kalau kita lihatkan secara serantau juga prestasi menunjukkan satu prestasi yang buruk lah. Umpamanya Thailand jatuh 3.7, Jakarta jatuh 3%, KLCI pun jatuh sebanyak 3.5%. Banyak kejatuhan yang dikatakan oleh Imran sendiri. Jadi bagaimanakah isu Silicon Valley ni bank sendiri memberi kesan kepada sektor perbankan dan juga pasaran ekuiti Malaysia? Mungkin sebelum ini ramai tidak pernah dengar tentang Silicon Valley Bank lah. Ia sebenarnya adalah sebuah bank serantau atau regional bank. Jadi regional bank ni adalah bank yang lebih kecil berbanding dengan international bank yang berada. Ia adalah bank destinasi untuk syarikat tech dan venture capitalist lah. Maka jika kita lihat mereka tiada servis kepada segmen runcit lah. So mereka bukan bank runcit seperti bank-bank biasa. Apa yang berlaku adalah bank run di mana pendeposit para deposit mereka mengeluarkan deposit secara beramai-ramai kerana mereka khawatir ini disebabkan bank ini terpaksa melaporkan kerugian daripada penjualan pegangan bond kerajaan US mereka. Jadi pengeluaran deposit secara beramai-ramai ini menyebabkan bank ini tidak mempunyai kecairan atau liquidity yang cukup. Maka terpaksa diambil alih oleh pihak berkuasa. Jadi kita perlu lihat keadaan atau situasi ini adakah ia akan berlaku di Malaysia. Jadi di Malaysia situasinya amat berbeza. Kita tiada bank yang hanya tertumpu pada satu sektor saja. Seperti Silicon Valley Bank ni cuma kepada sektor tech. Bank kita banyak mempunyai deposit runcit. Selalunya deposit runcit ni tak keluarkan deposit mereka secara tergesa-gesa. Dalam lingkungan 30 hingga 50% daripada deposit adalah deposit runcit. Pendeposit kita pun banyak meletakkan di dalam deposit tetap, fixed deposit, so susah untuk dikeluarkan dengan begitu cepat. Di samping itu kami mendapat Bank Negara Malaysia juga akan memberi sokongan jika terdapat masalah kecairan di bank-bank di Malaysia. Dari segi pasaran ekuiti, ia lebih kepada sentimen, iaitu sentimen bimbang. Tapi kalau kita lihat di US, sentimen itu pun telah kembali pulih. Umpamanya Nasdaq dan S&P 500 pun telah menunjukkan pemulihan daripada segi harga. Jadi seperti yang Imran katakan bahawa Silicon Valley Bank ni hanya tertumpu kepada satu sektor sahaja berbanding dengan bank di negara Malaysia ini. Namun apa yang kita boleh pelajari daripada isu ini? Bagaimana untuk bank-bank ini menunjukkan kita mengalami krisis perbankan yang mungkin memberi potensi kepada bank-bank lain. Jadi bagaimana untuk kita pelajari daripada isu ini untuk kita mempertingkatkan, untuk kita mencari cara untuk tambah baik, untuk diversify kepada bukan hanya satu sektor tapi kepada beberapa sektor lain. Seperti Nina katakan tadilah, antara lessons yang kita boleh belajar adalah diversify kepada sektor-sektor lain,
Keduanya tidak tertumpu kepada satu jenis deposit atau satu jenis klien saja. So Silicon Valley ini tertumpu pada tech dan mereka yang bekerja atau founder of these tech companies lah. Jadi di antara lesson yang kita boleh belajar ialah jangan tertumpu kepada jenis kelompok sahajalah para deposit atau klien kepada bank. Nombor dua adalah ia amat penting bagi memberi confidence kepada pendeposit yang bank mempunyai kecairan yang cukup dan sebagainya, kerana ini berlaku apabila para deposit bimbang bank tidak mempunyai kecairan yang cukup. Jadi ramai masing-masing mahu mengeluarkan deposit mereka secara sekaligus dan seperti yang kita tahu bank tidak mempunyai simpanan cash atau tunai dengan banyaknya lah. Antaranya mereka akan gunakan untuk memberi pinjaman ataupun akan berlabur padaran bond dan sebagainya. Dan nombor ketiga adalah di saat masa kenaikan faedah, kadar faedah di US dan di serantau di seluruh dunia, adalah lebih baik jika bank-bank di mana pegangan bond mereka tidak berjangka panjang seperti apa yang terjadi di Silicon Valley. Mungkin kurangkan jangkaan pegangan bond itu kepada bond yang jangka pendek. Selepas Silicon Valley Bank, ada juga lagi satu isu melibatkan Credit Suisse juga menerima tempias hingga terpaksa meminjam lebih 43 bilion dolar Amerika, dan ini memberi kesan di mana pasaran Asia merosot. Jadi adakah isu ini berdasarkan pemerhatian MIDF, adakah isu ini, permasalahan ini akan berpanjangan, dan bagaimana Imran melihat prestasi pasaran untuk masa terdekat ini? Sudah pasti kalau kita lihat di pasaran saham ni, kalau ada satu isu, satu episod yang akan berlarutan atau berjangkit lah, contagion effect lah apa yang kita katakan. Mungkin juga kalau kita tengok Credit Suisse pun antara episodnya antara boleh katakan kebimbangan yang sama, iaitu kebimbangan kepada kecairan bank itu atau liquidity bank itu. Ini stem daripada bermula daripada apabila salah satu pelabur terbesar mereka mengatakan mereka takkan melabur lebih lagi dalam Credit Suisse, dan ini memberi kebimbangan selepas apa yang dilihat terjadi di Amerika, kebimbangan kepada pelabur bahawa bank ini mungkin akan mengalami masalah kecairan pada masa hadapan. Jadi mungkin ini akan berlaku lagi untuk beberapa masa yang terdekat ini. Jadi kita menjangkakan atau MIDF menjangkakan pasaran saham akan terus volatile lah, apa yang dikatakan, kerana kegusaran kepada kesihatan bank-bank dan di samping itu risau tentang kenaikan kadar faedah dan impaknya dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat pada masa yang masa yang amat pendek ini, di US sentimen telah pulih, pasaran di sana pun telah pulih. Jadi kami menjangka ini akan mendorongkan pasaran serantau dan Malaysia buat masa yang amat terdekat ini. Jadi jika pelabur mempunyai sifat berani, boleh melabur kepada kaunter-kaunter bank yang telah turun harganya. Tetapi oleh disebabkan volatility, untuk pelabur yang ingin mengurangkan risiko ini, boleh lihat pada saham-saham yang mempunyai dividen yang tinggi. Baik, sudah tentu itu adalah antara perkara ataupun aspek yang perlu kita beri perhatian kepada prestasi pasaran untuk kita pantau keadaan ekonomi semasa. Dan sekiranya anda tertinggal perbincangan kami sebelum ini, anda boleh lihat di mana kami akan rangkumkan semuanya dalam asrawani.com dan semua platform digital Asrawani. Dan Agawani akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.